Yang pertama, dalam bekerja jangan kita tamak. Dah dapat anugerah khidmat cemerlang, tahun depan nak dapat lagi, cukuplah bagi orang lain pula. Dah dapat naik pangkat tu, sudah-sudah lah bagilah orang lain pula dapat APC. Ni semua kau nak, APC kau nak, naik pangkat kau nak, naik gaji kau nak, semua nak kau. Orang lain tak dapat apa. Jangan macam tu, jangan tamak. Yang kedua, selain pada jangan tamak, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Belagak dengan kedudukan kita, tak payah. Nak belagak sahabat Samsul Debat. Berapa lama Samsul Debat? Samsul Debat boleh ceramah paling lama pun 2-3 tahun lagi. Lepas tu cukup lah rehat dah tu. Bagilah orang lain pula. Samsul Debat, Samsul Debab, Samsul Debik. Semua ada, macam-macam ada. Jangan ingat kita akan kekal di atas. Ada okey je. Dan untuk makluman semua, Samsul Debat dah ceramah kat Lipis. Sebelum dia jadi Samsul Debat lagi, dia dah ceramah kat Lipis. Cuma dulu kau tak peduli dengan aku. Aku lalu kat stesen minyak tu pun orang tak kerti je. Kan? Tu yang itu saya ceramah dekat Sarawak tu. Keluar daripada roster Laksa Sarawak tu ada perempuan non-Muslim tu boleh tegur. Ambil gambar boleh. Saya kata tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata agak-agak lah kan. Dia punya salah ada tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara. Begitu juga kepada diberi kehormat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kesatuan Sekerja Kaki Tangan Makmal Daerah Lipis, KSKM Lipis. Terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada petang ini. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk berceramah pada jam 3 lebih pada waktu petang, sebab saya difahamkan semua orang ni pun bukannya nak dengar ceramah sangat kan? Yang lebih ni nak bergambar je lebih bukan, tapi yang pentingnya kita dapatlah dengar ceramah petang ini, dapat pengisian tentang pekerja berkualiti, gaji berkat, keluarga bahagia. Semuanya ada perkaitan. Pertama-tama sekali yang ditekankan adalah pekerja berkualiti. Daripada kualiti itu membawa kepada keberkatan gaji. Daripada keberkatan gaji itulah membawa kepada keluarga bahagia. Semuanya ada kaitan. Hidup kita ni dalam dunia ni sementara. Saya selalu sebut, hidup selalunya adalah sementara. Kita tahu, apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementaranya. Cara pengurusi Kesatuan Sekerja bercakap tadi pun, dia pun baru lagi jadi pengurusi saya. Dia pada malam tadi dia training ni nak bercakap. Berapa lama dah jadi pengurusi? Setahun? Setahun. Saya agak-agak macam tu lah. Tiba-tiba ada program macam ni, disuruh pula berucap depan Samsul Debat. Macam tu lah, makin tak keluar suara. Tapi memang betul sebenarnya dari aspek pengucapan awam ni kita kena training. Itu sebabnya saya bukan nak cakap besar lah. Banyak dah budak-budak sekolah bila masuk universiti daripada bisu tak boleh bercakap tu, saya boleh train dia sampai champ kebangsaan. Ada cara dia. Sama juga macam semua orang ni kan, kalau tiba-tiba kan, contoh saya pilih ni kak yang pakai baju hijau, dia dah berdebar dah. Dia berdebar. Lah kenapa kalau ni nak tunjuk kenapa pula kan? Suruh apa? Belum suruh bangun bercakap lagi, tunjuk berdebar dah. Nampak? Sebab masa saya buat kursus seminar pengucapan awam dulu, buat seminar pengucapan awam, kita buat macam mana tuan? Kita buat masa mula-mula masuk dalam dewan tu, saya diam je, semua orang kena ambil satu gulung kertas dekat dalam balang tu. Dia ambil satu gulung kertas, jangan buka, pegang je, semua pegang. Semua ambil lah, ambil seorang satu. Lepas tu saya bagi 10 minit untuk baca, 10 minit baca. Rupanya dalam gulung tu semua ada tajuk-tajuk. Tajuk yang simple je, kepentingan air dalam kehidupan,
Seribu langkah bermula dengan langkah pertama. Pembangunan penting dalam ekonomi. Cerita tentang alam sekitar wajib dijaga. Macam tu je. Tajuk simple je. Kemudian saya suruh seorang-seorang bercakap. Saya bagi masa 5 minit bercakap tentang tajuk yang kita bagi. So, macam-macam cara lah. Ada yang bercakap macam ni, ada yang tangan dia macam tu, ada yang main tudung, ada yang main baju, dia bercakap, ada yang kejap-kejap batuk. Jadi itu nervous. Itu tanda-tanda nervous. Dan kemudian lepas pada semua saya dah bercakap tu, saya akan tegur, komen. Yang pertama, apa kelemahan dia? Dia ni konten ada, tapi dia tak ni. Yang seorang ni pula tak ada isi, hanya bergaya je lebih. Saya cerita semua kelemahan-kelemahan saya bongkarkan. Dan kemudian bila start saya cerita kelemahan masing-masing, semua orang dah tahu kelemahan masing-masing, baru saya bagi teknikal pengucapan awam. Macam mana cara kita berucap sebenarnya? Mula-mula kita mulakan dengan apa? Yang kedua, kita kena ada apa? Isi kandungan kita mesti disupport dengan apa? Contoh yang macam mana? Fakta yang macam mana kita kena bagi? Dan lepas tu, selepas 2 hari saya bagi pengajaran dia, last day semua kena present balik tajuk yang sama dan kita akan nampak perubahan yang sangat ketara. Itu baru 3 hari. Kemudian kita akan buat kursus susulan dan sebagainya lah. Ini contoh. Itu sebabnya saya particular, walaupun saya saja tak nak pandang tadi. Bagi peluang. Mesti kita cakap untuk berucap dan sebagainya kan. Macam MC kita yang baca doa tadi, semua ada yang saya boleh tegur. Kan? Tapi pada saya okey lah. Okey, yang penting sekali orang nak dengar Samsul Bab bercakap, kata kan. Kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Kan? Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Macam tu kan, pantun ni paling simple sekali. Dan bila sebut tentang ni, saya kata ada kaitan. Ada kaitan. Bila sebut pekerja berkualiti, rupa-rupanya dalam Islam, Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan, diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu Nabi sebut, Allah bagi tahu. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya kualiti Islam tu baik. Kerja mesti bagus. Yang tak bagus tu Melayu, bukan Islam. Bila bawa campur Islam dengan Melayu, tengok kuat Melayu ke kuat Islam. Kalau kuat Islam, dia akan jadi bagus. Kalau kuat Melayu, dia banyak tak bagus. Minta maaf cakap. Sebab apa tu orang sebut Melayu macam tu lah. Ceramah bukan start pukul 3 ke? Melayu. Macam tu. Dia sebut lah macam tu. Kan? Melayu biasalah. Lepas tu kan bucak-bucak lagi, start 3:30. Tu ayat dia. Dia akan cakap macam tu. Maknanya orang kaitkan Melayu tu dengan benda-benda yang tak elok. Sedangkan Melayu bila campur dengan Islam, nilai tambah di Islam, dia sepatutnya jadi lagi baik. Itu sebabnya kita tengok Nabi juga beritahu, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksud dia ada peraturan. Penjara bagi orang mukmin. Penjara ni apa? Bukan semua tempat dia boleh pergi. Bukan semua benda dia boleh makan. Dalam penjara, cuba tengok. Apa yang dia boleh makan? Apa dia hidang hari itu, itulah makan. Dia tak boleh banyak cerita, minta maaf saya nak nasi ayam, kalau boleh nak kepak. Cubalah buat. Kadang penjara, tengok. Tak kena sepak dengan warden tu. Tak boleh. Apa yang dia hidang hari itu? Sebab itulah peraturan dia. Dia boleh keluar setakat itu je. Dinding dia setakat itu je. Jamban itulah. Itulah jamban dia. Dengan terdedahnya, dengan tak ada pintu bilik je. Bau haringnya. Dengan cakap lah, hancing bau. Nak cakap apa? Dia, tu belum cerita lagi. Saya pergi ceramah dekat kompleks penjara di Seremban. Ada satu blok bangunan lama. Blok bangunan tu, dia masih lagi tak ada toilet. Dalam bilik tu, 5 orang mengengkok dalam tu. Dia punya jamban yang tempat buang air dalam baldi. Nak cebok, dia pakai air botol mineral yang 2 liter tu. Dan pegawai penjara 2 jam sekali akan tukar baldi tu. Cuba kita fikir, kita buang dekat dalam tu pun, kita kalau tengok tak ada flash, kita tengok apa pun tak ada, tak berani nak buang sebab takut meninggalkan kesan yang mendalam pada orang selepas itu. Bayangkan keadaan macam tu. Menyebabkan saya terfikir apa? Kita terfikir, janganlah aku masuk penjara. Susah rupanya. Dekat rumah lah tempat paling seronok kita buang air. Rumah kita heaven, seronok sampai berjam-jam kadang-kadang sambil main game. Main game apa? Umum buat? Itulah. Alah tu, Candy Crush. Main ambil air. Beraknya tak berapa lama pun, main game yang lama. Kan? Tak, ni cerita betul. Kan? Maksudnya tadi, ceritanya ada kualiti.
Pekerja yang berkualiti kerja betul. Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Disokong pula dengan kata-kata yang disebut oleh Buya Hamka. Buya Hamka kata hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi kena bezakanlah diri kita dengan korang dengan babi ke hutan tu. Kalau kita tak ada peraturan, maka kita dengan babi itu tak adalah bezanya. Kita dengan kera tu pun tak adalah bezanya. Sebab kita tak ada peraturan. Babi semua benda disondolnya. Nampak bergerak, terancam disondolnya. Berdarah-darah hidung kawan. Janji diselamat bagi. Kadang orang tak ada niat mengancam dia pun kena. Tercedera. Patah tulang belakang. Jangan main-main. Babi ni. Binatang betul babi ni. Bayangkan. Teringat saya soalan Datuk Ismail Kamus. Kenapa anak-anak babi jalan menunduk? Sebab dia malu mak ayah dia babi. Wahal dia pun babi juga. Itu soalan dia. Jadi mana kata, bila kita katakan tadi tentang pekerja tadi, pekerja berkualiti, jaga kualiti kerja kita. Cari rezeki yang halal, bersih lagi lurus. Macam mana pula? Halal, bersih lagi lurus. Halal maksudnya tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih menyebabkan kita tidak lupa kepada Allah. Lurus maknanya sejajar dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ni air ni bersih. Air ni bersih, tak ada masalah. Air ni halal, secara asasnya air ni halal. Tapi kalau orang yang membeli air ni menggunakan duit yang haram, maka air ni jadi haram. Itu sebabnya dia sebut halalan thayyibah. Halal, bersih lagi lurus. Kadang-kadang mungkin halal, nampak bersih, tetapi tak berapa lurus sebab melanggar syariat. Iaitu dia menggunakan sumber-sumber yang tidak halal. Hidup kita ni akhirnya hujung tu matlamat. Keluarga bahagia. Itu matlamat yang paling besar kita nak capai. Akhirnya kadang-kadang orang terlampau nak mengejar dunia, soalan yang penghujung tu dia tak boleh jawab. Orang tu duit banyak, kereta besar, rumah besar. Tanya bahagia tak? Tak bahagia. Ada perempuan semanan kat luar. Duit banyak, rumah besar, bilik anak seorang satu. Anak bagi kereta seorang satu. Tapi anak buat perangai, kurang ajar dengan orang tua, tak bahagia. Orang dulu-dulu, tanyalah orang lipih ni orang dulu, macam mana susahnya dulu. Kita duduk makan atas tikar mengkuang. Sama dengan saya buat. Makan atas tikar mengkuang, adik-beradik ramai, berebut makan. Tapi Alhamdulillah, bahagia sampai ketua. Mak gelak aja. Jangan kejar kaya dalam hidup kita, tapi kejarlah bahagia. Sebab tu tajuk dia ni, keluarga bahagia. Jangan sibuk mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Yang muda dengan sehat mencari duit, tapi yang tua dengan duit mencari sihat. Apa maksudnya tu? Yang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Sebab rupa-rupanya lain macam ukuran kebahagiaan. Orang muda mengejar duit sebab dia rasa duit tu membahagiakan dia, sebab dia dapat beli segala-galanya. Tapi akhirnya dia sedar rupa-rupanya bukan itu yang membahagiakan dia. Yang membahagiakan kita, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Bila tanya, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak tu, masalah tu. Bahagia letak kat mana? Hati. Pandai jawab. Bahagia letak kat hati. Tapi kenapa manusia jadi tak bahagia? Manusia jadi tak bahagia atas 3 sebab. Pertama, sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Tengok orang yang lebih, sampai bila tak settle? Macam mana dia boleh pakai kereta besar? Kenapa rumah dia lagi besar pada rumah aku? Kenapa dia datang sekolah ni, dia datang kat amal ni, dia datang kerja, dia boleh bawa kereta besar, belagak pula? Kita cakap dia tak belagak pun. Kita yang rasa dia belagak. Apa pasal? Sakit hati sangat. Tak apa yang kau telan pagi yang kau sakit hati dengan orang. Faham? Tak telan penyongik ke apa?
Tak faham penyongek? Penyengat. Ya, betul. Tetelan penyengat tu yang tak puas hati je dengan orang. Ada je benda nak tak puas hati dengan orang. Tengok orang tu pakai kereta besar sakit hati. Tengok orang tu rumah besar sakit hati. Aku tengok, kau tengah renovate rumah sekarang. Alah, besarkan dapur sikit je. Petang tu juga, bang, jom bang pergi taman ni. Kenapa? Lalu rumah ni. Lalu. Apa masalah kau? Lepas tu besok, amboi besarnya dapur. Apa masalah? Cuba tengok orang tu. Kau nak dapur besar-besar pun macamlah kau rajin masak. Kau ingat aku tak tahu kau lagi rajin membungkus makanan daripada kau masak? Kan? Sedangkan suami ni dia tak kisah. Lauk simple-simple pun tak apa, janji masak. Dulu dapur kita kecil, rajin kau masak. Semenjak dapur besar ni, kau tak rajin masak pun. Kau rajin memanaskan makanan yang ada. Kan? Tanya balik diri kita. Orang perempuan kadang-kadang menganggap suami ni take things for granted. Akhirnya ada orang lain yang lebih membahagiakan suami kita. Ni cakap terang aja ni. Nampak tak? Nak jaga suami, pertama jaga mata dia. Pakai lawa-lawa. Tanya suami, abang suka saya pakai apa? Abang tak suka kau pakai apa-apa. Kau jangan pakai. Abang cakap lah betul. Abang suka saya pakai apa? Abang suka sangat tengok kau pakai baju makmal. Pakai. Kalau tu yang laki kau suka. Ni kau tak pernah tanya suami kau suka-suka pakai baju binatang. Hari-hari baju binatang. Ingat aku tak tahu. Kat sini bukan main lawa. Beria milih tudung. Gosok 2-3 kali. Balik rumah, pak, perang tudung. Kembang. Baju binatang. Cari habitat. Cakap betul. Pakaian ni jaga mata. Bukan perempuan je, lelaki pun sama. Jaga pakaian kat rumah. Orang lelaki dia gemar pergi masjid, pergi surau, dia pakai jubah lengan pendek. Orang Arab pakai jubah lengan pendek bawa tidur. Tu sebabnya dia ada butang dia tu, kadang-kadang ada bulu-bulu macam tu. Nak pakai tidur. Kita buat pergi semayang. Bukan kata tak sah, sah semayang kita. Kalau lah Imam Arab datang lipis tahun tu, tengok orang ni nak semayang, nak tidur. Pakai jubah lengan panjang. Kalau nak ikut sunnah Nabi, warna putih. Nabi suka warna putih. Bersih. Kemas. Macam tu. Nampak tak? Jaga mata. Kedua, jaga apa? Jaga hidung. Wangi-wangi kat rumah. Ini pelepasan gas berlaku sepanjang masa. Siap. Kau dengar tak? Tak dengar? Kau dengar sekarang. Wajar betul. Bump dia bagi kat bini dia. Yang bini sambil bawa dulang depan suami tu, bump, sorry, la ilaha illallah. Pelepasan gas pemedih mata dan pemedih hidung. Kentut lah kau tak faham. Alah, payah betul. Pakai bahasa tersirat pun faham. Apa yang benak sangat payah nak faham. Tu aku malas camah petang-petang ni. Lambat sikit petang-petang ni ya. Loading banyak, loading. Kan? Yang ketiga jaga apa? Yang ketiga jaga perut. Maksud jaga perut, makanan. Orang lelaki jangan sibuk tanya, tak masak ke? Tak masak ke? Tak masak ke? Jangan marah dia tak masak ke, tak masak ke. Silap-silap dia pun marah kita. Abang tengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Tengok dia marah. Tanyalah, sayang nak abang beli apa-apa ke untuk masakan kita hari ni? Abang kan baru beli hari tu. Abang cakap, jom nak makan apa? Abang teragak nak makan landak tu. Betul panggil orang tua ni. Makanan yang eksotik mintanya. Mana pula aku nak cari landak ni? Janganlah yang susah-susah bang. Binatang-binatang yang biasa adalah ayam, itik, kan? Sedap loh itik tu. Rendang, masak itik salai. Itik salai masak lemak cilapi. Mulalah cakap tak makan itik.
Tak kira kau pergi bayang muncung itik tu musuh. Dalam banyak-banyak daging ayam kampung, nak itik ni, itik salai paling sedap sekali. Tapi nasihat saya, jangan main beli je kat tepi jalan ni kat Kuala Bilah tu. Jangan main beli je. Sebab tu itik dah berapa minggu dia salainya tu. Jadi kalau kita kenal orang tu, cakap dengan dia, saya nak ambil itik kejap lagi. Jadi dia akan salai dekat-dekat kita nak ambil. Jadi bila kita masak, sedap. Itu yang kadang-kadang orang main bungkus je bawa balik, tak sedap. Faham? Macam ikan patin. Saya sangat cerewet. Bukan semua tempat saya makan ikan patin. Kan? Tu sebab saya makan kat Patin Steam Azmi kat atas bukit tu. Baung, kerai. Dekat Temeloh pun tak layan sangat. Saya bungkus je kat sana. Masak sendiri kat rumah. Saya amat particular bab makanan. Tu yang pagi tadi kita dapat laksam je. Nampak sambal tu macam tak pedas, cair je. Rupanya gila. Meraung pedasnya. Gila betul. Hui, pedas betul. Kan? Saya ni jenis pengkritik makanan. So hati-hati. Kalau setakat petang ni roti jala tak payahlah. Pada tahun dulu roti jala nyampah. Roti jala ke ini? Aku ingatlah dulu masa dengan pembantu makmal ni macam tu juga pekerja makmal ni. Roti jala, kuih hakak, apa tu? Tak kira lah. Selera ke tu. Oh, roti jala lah, cuma orang lain pula buat. Tak, habis hari ni apa? Tapi makanan dah ready lah. Kalau makanan dah ready, makruh camah lama. Beritahu. Jadi makna kata jaga perut. Masak, siapkan. Dia simple-simple je. Tapi janganlah, kalau dah tahu lelaki tu suka tu, janganlah itu je kau hidangkan. Kepelbagaian tu ada, pagi tu lu masak kicap, tengah hari tu lu dadah, malam tu lu mata kebau. Hanyir pula lelaki kau. Lepas pagi sampai ke malam dah konan biawak dah kawan tu. Berdengkur terkeluar sebiji telur. Kan? Masak yang pelbagai. Dan yang keempat, jaga telinga pasangan. Jangan cakap benda-benda yang pasangan tak suka, baik suami baik isteri. Jangan. Kalau aku tak kahwin dengan kau, tak tahu jadi apa keluarga kau. Jangan cakap macam tu. Engkau tahu tak, engkau bertuah dapat aku ni. Jangan. Jangan bongkak sombong. Kita sombong dengan Allah sebenarnya. Jangan. Dan begitu juga dalam bab bekerja. Dalam bab bekerja, yang pertama, dalam bab menjadi pekerja yang berkualiti, yang pertama, jujur. Jangan menipu klaim. Jangan tipu. Klaim mileage, klaim overtime, bukannya penambahan pendapatan. Kena ingat. Mileage dengan overtime sebenarnya cover balik perbelanjaan yang kita keluarkan. Kalau orang yang menipu klaim walaupun RM1, RM2 jadi darah daging, tak berkat hidup, percaya takkan bahagia dunia akhirat. Percaya cakap saya. Klaim betul-betul apa yang kita buat. Jangan tipu klaim. Pertama, jujur. Kedua, tolong jaga amanah. Ada kerja tak siap, bawa anak pergi ke pejabat. Bagi kertas selai. Nak ambil kertas ni contoh, jangan kacau mama. Diam-diam nyampah aku. Kau lipis mama. Tak padangan kampung. Duk mana bentel dia. Kampung ni Uludong. Mama nyampah aku. Betul tak? Mak dia. Mak ke ibu ke mak besar kan. Siapa yang anak dia panggil dia mama cakap? Tak ngaku lah dah. Alah. Tak salah sekali lah kan. Jaga amanah. Bagi anak ni, ambil jangan kacau mama. Pak bagi kertas selai. Pak bagi pen. Pen tu pejabat punya, kertas tu pejabat punya. Habis. Amanah ada tak ada. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, benda besar lebih lagi tak boleh jaga. Yang ketiga, tolong jaga ukhuwah sesama kita. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita sama-sama bekerja, sama-sama cari rezeki. Apa yang kita dengki dengan kawan kita? Yang pertama, dalam bekerja jangan kita tamak. Dah dapat anugerah khidmat cemerlang, tahun depan nak dapat lagi. Cukuplah bagi orang lain pula.
Dah dapat naik pangkat tu, sudah-sudahlah bagilah orang lain pula dapat APC. Ni semua kau nak. APC kau nak, naik pangkat kau nak, naik gaji kau nak, semua nak kau. Orang lain tak dapat apa. Jangan macam tu. Jangan tamak. Yang kedua, selain pada jangan tamak, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Belagak dengan kedudukan kita. Tak payah. Nak belagak sebab Samsul Debat. Berapa lama Samsul Debat? Samsul Debat boleh ceramah paling lama pun 2-3 tahun lagi. Lepas tu cukup lah rehat dah tu. Bagilah orang lain pula. Samsul Debat, Samsul Debab, Samsul Debi. Semua ada, macam-macam ada. Jangan ingat kita akan kekal di atas. Ada, okey je. Dan untuk makluman semua, Samsul Debat dah ceramah kat Lipis. Sebelum dia jadi Samsul Debat lagi, dia dah ceramah kat Lipis. Cuma dulu kau tak peduli dengan aku. Aku lalu kat stesen minyak tu pun orang tak kerti je. Tu yang itu saya ceramah dekat Sarawak tu. Keluar daripada roster Laksa Sarawak tu ada perempuan non-Muslim tu boleh tegur. Ambil gambar boleh. Saya kata tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata agak-agak lah kan. Dia punya salah dia tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi masuk dalam bilik air tu. Tang mana sama tu. Malam tu dia tag dekat IG saya. Dia tulis apa? Bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Agak berperasan dengannya lain. Tak cerita betul. Saya kata, Allahu Akbar. Dulu orang tak kenal saya pun. Saya dulu saya ceramah dah. Tu sebabnya saya tak pernah kisah. Orang bayar berapa banyak ni pun saya datang. Banyak tu pun saya datang. Orang bayar RM10,000 saya datang. Orang bayar RM1,000 pun saya datang. Kau bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang dah lepas tu. Kau agak-agak lah. Kau ingat tak jauh masuk dalam ni. RM50 apa ke gila katakan. Tak adalah redha. Tak, sebab satu benda saya belajar tau. Saya ceramah kuliah subuh masih ada yang bayar RM50. Bayar RM70. Saya tak ada masalah. Macam dulu saya berceramah, saya cerita betul. Orang ingat saya buat cerita. Tu saksi hidup ada tu, Lily belakang. Tanya dia. Hasil Lily tu dengan saya, tu bukan orang lain tu. Ada cerita antara kami. Cik, tak adalah. Dulu saya sama belajar dengan dia. Pernah sekelas dengan dia. Sekolah Kebangsaan Benta, telefon PA saya, nak panggil ceramah. 10 sekolah combine. Motivasi UPSR. 10 sekolah combine. 10 sekolah combine motivasi UPSR. Nak bayar 300. Terangkat kening PA saya. 10 sekolah, bukannya satu sekolah 300. Semua sekolah tu totalnya 300. Agak-agak lah, saya cakap terang lah. Penceramah lain rasa dia datang lah, cakap saya. Penceramah lain rasa datang lah. Walaupun nama dia Samsul Sebat pun dia tak datang. Tapi saya ni jenis, daripada dulu, saya tak suka batal program. Sebab duit. Kalau boleh ngamkan dengan jadual, lepas tu saya cakap dengan dia. Saya cakap masa tu, si Kamal tu cakap, Mal, kau cuba tanya, ada lagi tak tempat-tempat lain nak buat, kita sekalikan. Alhamdulillah, petang tu ada satu surau kat Jerantut, malam tu dekat Masjid Daerah Benta. Kita sekalikan, Alhamdulillah. Bayar pun tak ada tinggi pun, sama kat 300, 400, Alhamdulillah. Jadi sempat saya membelasah Fatin dekat Fatin Siti Mazmi tu, tak adalah pergi satu tempat tu balik, penat. Macam Alhamdulillah. Tuhan balas dengan saya. Rupa-rupanya bila pergi dekat sekolah Kebangsaan Benta tu, 10 sekolah tu, setiap sekolah calon UPSR dia, sekolah ni seorang calon. Sekolah ni 2 orang, la ilaha illallah, pahal. 10 sekolah tu tak sampai 20 orang pun. SKM, Sekolah Kekerangan Murid kan. Dan baru saya tahu, tanya PPD, RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi sikit nak bayar saya. Ya Allah, menangis dia orang nampak saya datang, tak sangka saya datang. Saya rasa syukur masa saya tak batal program, walaupun PPD tak tolong masa tu. Tak ada saja. Tak adalah gurau. Tak program tu. Tak dengar ni, sabar. Tak adalah. Tak, masa tu program tu memang dia tak buat under PPD pun. Dia memang inisiatif sendiri. Tak, inisiatif sendiri.
PPD support lah. Dia support, dia datang, dia sama tengok. Ya. Tak, tapi itulah perkara yang saya belajar. Masa tu saya cakap, jangan sekali-kali kau terima aku. Tengok, kalau saya batalkan program, bayang betapa hampanya sekolah. Alhamdulillah, tu sebabnya saya tak pernah tolak. Tak kisah, saya memang daripada dulu saya okey. Tapi dah setuju hari ni, janganlah dikurangkan. Sebab hidup kita ni, kita kena faham tak? Apa yang saya belajar? Kalau semua orang nak ambil poin saya ni, ambil lah. Dalam 5 perkara kita kena ada dalam hidup. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, tawakal. Keempat, redha dengan apa gak ujian yang datang pada karier kita. Tapi yang kelima ni yang paling susah sekali, iaitu ikhlas. Kerja ikhlas, mungkin contoh saya camah hari ni mungkin dapat, tak tahulah, 700-800 ke 1000 ke, tak tahu. Tapi Allah balas yang paling besar. Allah bagi sihat, Allah bagi anak kita jadi anak yang baik, Allah bagi keluarga kita bahagia ni. Bahagia. Nampak tak? Asal aku tunjuk lori lalu daripada tadi kan. Kenapa dia sibuk sangat pada hari ni? Tapi betul, Allah bagi apa? Allah bagi kadang-kadang kita baik dengan mak mentua kita. Allah bagi kita dengan ipar kita, adik-beradik kita semua baik. Allah bagi, itu rezeki. Nanti di hujung ceramah ni saya akan share 7 tanda keberkatan rezeki. Penting sebenarnya. Rupanya Tuhan bagi kita suami yang setia. Allahu Akbar. Nampak tak? Saya tadi buat dengan Cik Amin. Cik Amin dia kata, dia memang tak suka pakai baju Melayu sepasang. Sama dengan saya. Hari ni terpaksa pakai. Mana nak tunjukkan dia ni memang seorang lelaki yang simple, jujur. Orang lelaki yang gemar pakai baju Melayu, hati-hati. Takut tak perasan hari-hari dia kan. Macam orang tiba-tiba nak pakai baju Melayu, kita boleh perasan. Pahal. Kan? Tapi betul. Maknanya Tuhan bagi kita macam-macam rezeki. Kadang Tuhan bagi rezeki apa? Anak kita pandai. Allah bagi rezeki anak kita. Ayah ni nampak tak sihat ni. Ayah dah makan ubat ke belum? Bertuah lah ada anak macam tu sekarang. Dapat anak yang rajin solat, dapat anak yang rajin mengaji. Rezeki. Tu sebab penting ikhlas. Jangan ingat rezeki ni macam yang kita agak, macam kita nak. Tak semestinya. Itu yang masa PKP itu ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Gila soalan dia kata. Saya kata memang tak salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Pahala dia kata. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam kita nak. Lepas tu ayat kita yang paling tak best sekali apa? Aku memang tak ada rezeki. Kalau APC kau tengoklah, aku tak dapat punya. Tak ada rezeki aku punya. Dengan lantang kita cakap. Sebenarnya bukan tak ada rezeki. Tuhan bagi rezeki. 10 benda yang kita nak, Tuhan dah bagi 7. Kita petikaikan 3 yang kita tak dapat. Ketika Perdana Menteri membentangkan bajet bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan bahawa insentif kewangan sebanyak RM700. Ada 3 respon. Pertama, baik tak yah. Yang seorang tu, apa benda 700, baik tak payah bagi, tak apa. Tapi dia cocok tak? Cocok. Orang yang kedua, okey dah tu, daripada dulu 500, sekarang 700, naik 200, sikit lah tu. Seorang tu pula. Yang seorang lagi berlari pergi mesin ATM cucuk, tak ada pun, belum lagi baru umum. Sebab pada dia 700 tu besar. Sebab dia ingat dia cucuk duit, dia nak tukar kasut sekolah anak dia, dah janji daripada awal tahun dia nak tukar kasut, dia nak koyak depan tu. Dia janji nak bawa anak dia pergi makan dekat Patin Siti Mazmi, dah lama tak makan kat situ. Banyak kali aku promote ni. Kena minta dia taja ceramah kita lain kali. Pada setengah orang 700 tu besar. Contohlah, kita nampak dekat pasar malam. Mari. Hari ni saya nak jual minyak wangi Power. Hari minyak wangi ni biasa ni di luar negara harganya RM580. Hari ni saya jual dengan harga istimewa. Hari ni berapa? RM500. Bukan. Mari dapat. Hari ni RM400 pun bukan, tuan-tuan. Mari datang. Hari ni minyak wangi ni special, tuan-tuan. International, tuan-tuan. Bukan RM400. RM300. RM300 pun bukan, tuan-tuan. Wah, ni berapa dia nak jual ni? Mari tuan-tuan, rapat tuan-tuan. Semua dah datang. Hari ni tuan-tuan 300 bukan 200. 200 pun bukan, tuan-tuan. Nah, ini betul-betul kan main-main ni.
Mari tuan-tuan datang ramai-ramai tuan-tuan. Hari ini minyak wangi yang harga asalnya RM580 nak jual hari ini 100 tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, 100 pun bukan. Orang nak mula nak bagi penumbuk dah katanya. Kau nak nego betul. Hari ini RM100 pun bukan. RM50 tuan-tuan untuk makluman semua. RM50 pun bukan tuan-tuan. Hari ini saya nak jual satu botol ni RM10 pun bukan tuan-tuan. 10 sen pun bukan. Sudah. Berapa dia jual? Hari ini saya nak jual dengan harga 1 sen saja tuan-tuan. Dengan satu syarat. Mesti bagi duit 1 sen sekeping. Berapa? Tak ada. Masa itulah baru tahu nilai duit yang kita tak nak ambil dekat rumah ni. Nampak bawah peti ais 1 sen tu. Baru kita tahu nilai 1 sen. Itu sebab saya kata, jangan kamu pandang, Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat yang Tuhan bagi itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Sepupu mak saya, dia nampak ada orang aksiden dekat seberang jalan. Dia berhenti dekat dengkel, jalan dengkel Banting. Dia berhenti kat tepi jalan. Dia melintas jalan nak tolong yang aksiden. Dia kena langgar. Dia koma tak sedar 3 ke 4 bulan. Selepas 4 bulan, dia boleh berdiri tegak, semua badan, tangan, kaki, kepala, muka macam biasa, tak ada parut apa pun. Tapi kesan daripada hentakan kepala dia, ada satu saraf dia yang rosak. Apa saraf dia yang rosak? Lidah dia tak rasa apa-apa. Bayangkan dalam banyak-banyak sel saraf kita, dah dekat lidah ni tak rasa apa-apa. Bila dia makan, dia tak rasa masin, dia tak rasa manis, dia tak rasa pahit, dia tak rasa payau, apa pun tak rasa. Dia telan macam tu je. Hari pertama dia keluar wad, dia makan, dia buang pinggan tu, dia nangis. Nak bagi tahu betapa besarnya nikmat yang kita pandang kecil. Orang kalau nak terkencing, dapat nikmat masuk tandas awam, daripada tadi cari tandas tak jumpa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana nak kencing, jadi masuk, bang, saya nak kencing bang, 10 sen, tak ada 10 sen, tak ada dia kencing ke, tak ada, dia tak bagi masuk. Masa itulah kita tahu nikmat 10 sen. Tapi bayangan, tak apa bang, masuk dulu, buang air dulu, kesian abang. Udah punya lega kencing tu, macam dia mencapai kenikmatan dunia. Lepas tu dia keluar, bang, abang ambil RM1 ni bang, keep the change. Disebabkan keseronokan yang luar biasa tadi. Jangan main-main. Orang lelaki banyak yang menderita tahu untuk keseronokan luar biasa tu. Dalam bab perkahwinan, dalam bilik ni cerita dalam bilik. Berapa banyak sebenarnya lelaki membuat permohonan berbanding orang perempuan membuat permohonan. Tolong cerita dengan saya. Dalam banyak keadaan, lelaki yang tinggi hegeh buat permohonan dengan orang perempuan. Kadang-kadang sampai satu tahap macam minta sedekah. Ni aduan sampai kat saya. Pasangan bergaduh suami isteri, boleh jadi hal sebabkan atas katil mencerita je. Korang jangan rasa korang besar tau, orang perempuan. Ya. Orang lelaki puas lah macam ni. Dengan harapan lulus tak lulus. Kita nampak benda tu simple je. Ada perempuan dengan semainan, cuba ubah, perempuan pula buat permohonan. Macam betul. Abang nak pergi mana bang? Abang ingat nak pergi pekedai je. Abang jangan lambat sangat malam ni. Tak boleh ke? Ini lelaki kan yang dia kena buat permohonan merujuk kepada perkara yang tersebut di atas. Maka adalah dengan ini, pada malam ini saya memohon satu sesi mulai jam 9 malam ke atas sebelum jam 12 malam. Kalau dapat dalam satu slot bersamamu, dapat disempurnakan dengan jayanya pada malam ini.
Besarlah perasaan hati dan saya dan keinginan saya ini. Andainya permohonan saya ini dapat diluluskan oleh pihak puan. Jawapan segera dari pihak puan sangat dihargai. Yang benar, suamimu. Kau tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Puan hajar. Tak, aku memang bagi contoh melampau. Sampai buat surat, tapi maksud dia macam itulah yang ditanggung oleh orang lelaki. Kau tolak sekali suami kecewa sampai pagi malaikat melaknat korang, kau faham? Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari unta. Kalau suami kata on tak on. Faham? Tak apalah, besoklah, malahlah, nantilah, itulah. Baru apa sah mulu bawa mulut bangkai ni. La ilah, bangkai katanya. Contoh. Tu sebab kata bahagia tadi, bahagia. Tu sebab kita jaga. Hati kita ni kena jaga. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Seterusnya yang kita kena jaga adalah hikmah. Percaya apa yang kita buat baik, kita kerja elok-elok ni, ada balasan Tuhan nak bagi kat kita. Kita mungkin tak dapat naik pangkat. Asal naik pangkat orang tu. Kalau khusus pergi Cameron Highland, mesti hantar orang ni. Kalau khusus pergi kat Sungai Koyan, baru hantar kita. Kalau khusus yang jauh pergi JB, wow, hantar dia. Yang dia baik, hantar kita. Boringnya ke, nak situ aja. Betul tak? Sabar. Saya kata, ikhlaskan hati, Tuhan bagi menilai. Sebab percaya cakap saya, dengar saya cakap, kebergantungan kita pada manusia, kita akan kecewa. Cik Amin di PPD, pegawai PPD pun manusia. Dia bila menilai, dia ramai je nak fikir ni. Dia tak boleh nak puaskan hati semua. Tak dapat. Sebab saya dulu dalam bekerja pun, asal pergi kursus luar negara, dia pergi. Kursus ni pergi, saya tak masa. Tapi rupa-rupanya, bila saya ambil keputusan bersara, lagi banyak negara aku boleh pergi. Betul? Kena tunggu pencen pun dapat pergi. Tapi dulu Alhamdulillah saya dapat juga pergi Korea. Tak lama lagi plan nak pergi Turki. Cara sebut kena betul. Nak pergi Turki. Mana pergi Turki? Turki. So no. Kan? Kadang-kadang ada orang dapat pergi umrah. Ya Allah, seronoknya dapat pergi umrah. Ya Allah, tak apa nak gambar. Belum pernah lagi orang pergi umrah balik. Aku tak nak pergi lagi dah. Cukup lah sekali. Tak ada. Semua nak pergi lagi. Dan Allah bagi saya rezeki dapat pergi tiap-tiap tahun. Beberapa kali setiap tahun. Alhamdulillah. Itu rezeki Tuhan bagi. So kenapa kita nak petikaikan apa yang orang lain dapat? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan kita buat. Okey? So mana jaga. Percaya pada hikmah. Kita buat ni mungkin Tuhan bagi anak aku sihat. Kita buat ni, ada orang duit gaji, laki bini gaji tinggi, anak sakit teruk, kejap-kejap kena pergi hospital, kena pergi operate, kena masukkan darah ni, kena tiap-tiap bulan kena tukar darah, macam-macam isu dia. Ada orang Allah uji dengan masalah macam tu. Bukan makna benda tu tak baik. Sebenarnya ujian Tuhan bagi setiap orang berbeza-beza. So percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang aja walau apa juga yang berlaku. So jaga maruah kita. Jangan makan duit tepi. Jangan ambil duit rasuah. Jaga maruah dan integriti kita. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah. Sesuaikan diri kita dengan keadaan. Di kandang kambing kita mengambil, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat harimau tak kenal kau siapa? Confident dia mengaum. Kau depan harimau tu, mau memang hilang kepala kau.
Kau mengucaplah saya siap. Memang tak lama dah tu kat dalam tu. Mau bukan kan ni. Mau tak kenal kau siapa. Okey. Terkena dah kita, dia kata. Seterusnya apa? Saudara jaga accountability kita, kebertanggungjawab kita. Tanggungjawab atas kerja kita. Jaga, jangan salahkan orang. Oh ni salah dia. Kenapa tak siap ni? Oh dia ni dia. Ini bukan saya, ni bukan saya. Saya semalam bukan saya jaga, sebenarnya dia. Semua salahkan orang. Kita sekarang ni cari salah ni untuk apa? Yang penting mengaku salah, bertanggungjawab dan sama-sama bantu untuk selesaikan masalah itu. Jangan jadi bangau, bangau. Macam cerita pagi tadi. Kenapa bangau itu kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kerbau lembu tak makan. Kenapa kerbau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kopi basah. Kenapa kopi basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Tuan Amin, bukan sekolah Clifford dia hafal lagu tu. Dia orang pun hafal lagu tu. Beria dia menjawabnya. Terkebil mata nak mingkin. Lepas ni apa? Dalam banyak-banyak tu, lagu tu ajar kita jangan sibuk menyalahkan orang. Korang yang dah pergi jadi pembantu makmal ni, bekerja kat makmal ni, kau takkan tak faham lagi kenapa hujan turun. Sejak bila hujan turun? Sebab katak panggil. Kan? Dan dalam banyak-banyak binatang tu yang paling bertanggungjawab ular. Ular menjawab sambil memandang pada mata orang yang bertanya. Memang makanan aku. Dan hujung dialog tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia tanya balik, habis apa hal? Nak menunjukkan tanggungjawab tu sebenarnya penting. Seterusnya, respon positif. Bila ada perkeliling dikeluarkan oleh pihak pejabat pendidikan daerah, mulai beberapa hari bulan, semua staf-staf ini tidak dibenarkan lagi begini. Kepada pekerja makmal hendaklah begini-begini. Tidak boleh begini. Positif. Buat dulu sebab PPD dah bincang lama dah sebelum nak keluarkan skela tu. Ini ayat yang biasa dengar. Korang yang muda-muda ni buatlah. Hakak dah nak pencen. Tak habis-habis ayat kau tu. Penat betul dah dengar ayat tu. Termasuk pengusi selalu pakai ayat tu. Wah, dekat skala tu tak ada tulis. Kepada yang hampir nak pencen sila abaikan notis. Tak ada pun. Positif buat dulu. Nampak tak? Respon positif. Ada sebab kenapa skala tu dikeluarkan. Dan begitu juga yang terakhirnya letak apa? Yang akhirnya kita kena faham, letakkan satu apa yang disebut sebagai istiqamah, konsistensi. Keberterusan. Kerja elok-elok ni berterusan. Jangan kejap malas, kejap gajin. Kan? Punch card jangan tipu lagi dah. Nasib baik punch card sekarang semua dah pakai thumbprint. Mana dah pakai ni lagi dah? Kita minta panjang daripada PPD perkara ni. Pakai lagi dah? Tak, sebenarnya itu pun bagus juga. Sebab sistem tu dia merapatkan silaturahim. Kadang-kadang confirm dia datang keletap lagi datang. Hello, takkan tolong aja keletap kan. Tu yang dalam banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Kalau boleh janganlah tipu pancakan. Tak berkat, tak usah. Lambat-lambatlah. Saya pernah satu kes budak penguasa saya, masa saya jadi pengarah tu, dia orang kena tuduh terima wang suapan daripada peniaga berjumlah RM300 pada jam 8.15 pagi. So kita pun printkan mesin punch card dia, memang dia masuk pukul 8 pagi. Tuduhan tu dikatakan berlaku di kawasan pejabat. Dia terima RM300 tu dalam kawasan pejabat. So kita pun cek. Lala sekali ada satu hujah baru dia bagi. Rupa-rupanya dia dapat tunjukkan satu bukti dia temankan isteri dia pergi medical check up pregnant, pergi dekat hospital kerajaan, memang dia temankan isteri dia. Ada bukti. Dia datang, ada CCTV yang tunjukkan dia temankan isteri dia pada 11 pagi. Dan dia masuk pada jam 10 pagi. So, akhirnya dibuang kes
maknanya itu hanya tohmahan sahaja. Namun dia kena tindakan tata tertib sebab tipu pancakat. Sebab kau pergi sana, habis siapa yang punch tu? Kena tindakan tata tertib. So, benda tu sebenarnya tak perlu tipu. Kalau dah lambat, lambatlah. Yang paling saya pantang orang minta cuti tapi sebab dia tak logik. Minta cuti sebab urusan di bank. Apa masalah kau? Kau kena bentang paper depan Gubernur Bank Negara ke? Sampai kau kena cuti. Urusan bank nak sign loan je. Sudah sign kau baliklah kerja. Apa masalah? Pergi kerja dulu pukul 8, bank buka 9.30. 9 suku baru keluar daripada kawasan pejabat, pergi sana sekejap untuk uruskan sign. Lepas tu masuk kerja balik. Cuti ni satu keistimewaan, bukan satu hak. Kalau betul hak kita, kenapa kena minta dengan bos dulu? Senyap. Kenapa cuti? Kenapa cuti? Bercuti sebab dapat gaji cuti. Tu belum cerita yang MC tu. Kejap-kejap MC. Kejap-kejap MC. Buah pinggang beralih, siku tercabut. La ilaha illallah. Teruk betul. Buah pinggang tak dapat dikesan. Allahu Akbar. Dulu masa minta kerja elok je. Sehat. X-ray tak ada apa. Yang seorang lagi pula. Jap-jap meninggal. Jap-jap meninggal. Pak saudara meninggal. Maksud dia bangkah ke rumah tu. Ni dah sudah. Ni nak meninggal. Kerani kat bahagian HR tu kaji, kesian betul, tragis betul dah hidup dia ni. Sebab kalau ikutkan betul-betul, dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah habis mati belaka dah semua. Sampai satu tahap, jiran sebelah rumah mati pun cuti. Nampak macam mana? Dah habis saudara mara meninggal lah. Bayangkan tu. Jangan ingat Tuan Amin dia faham sangat apa yang saya cakap ni. Siapa yang jadi ketua jabatan yang sign surat ni dia faham. Macam saya jadi bos saya faham. Ragam ni staff-staff ingat bos tak perasan. Sebab staff dia ramai dia takkan ingat. Maunya tak ingat. Itu sebab hati-hati. Cuti satu keistimewaan bukan satu hak. Itu sebab bila kita dah terlampau biasa cuti untuk benda tak ada apa-apa, bila benda penting kita segan nak minta cuti dah. Berapa ramai orang perasan tak bila kita bercuti, kadang saja nak cuti, kita isi barang kita cuti, sampai kat rumah boringnya baik aku kerja. Berapa ramai orang macam tu? Saya ni bila dah bekerja berceramah ni baru tahu nikmat cuti. Berapa hari dah tak balik rumah, ceramah kat bini orang aja, bini sendiri tinggal kat rumah. Ya, cerita betul. Minggu lepas saya pergi ceramah dekat Kedutaan Indonesia di Jakarta. Balik saya sempatlah berjumpa dengan influencer tu, YouTuber yang selalu gelakkan ceramah saya tu. Jumpa kat sana, jumpa dia. Dia orang sampai cuba tengok NDTK tu. NDTK tu boleh tengok dekat YouTube dia, perjalanan dia 2 hari nak jumpa saya dekat Jakarta. 2 hari perjalanan dari rumah dia. Tengok. Kemudian lepas dekat Jakarta tu, balik dari Jakarta, sekali je saya ceramah kat KL. Malam tu dari Johor sampai hari Jumaat. Hari Jumaat baru balik rumah. Hari Sabtu cuti sekejap sebab PA kahwin. PA kahwin, hari Ahad tu ceramah dah. Yang Isnin Deepavali tu. Lepas Deepavali tu, ceramah juga. Ceramah. Bayangkan malam tu pergi ke Pantai Remis di Perak. Habis Pantai Remis pagi esok tu di Batu Gajah Perak. Habis Batu Gajah petang tu di Botai Kiri. Makan di Botai Kanan. Malam itu ceramah di mana? Ceramah di Kemunting. Habis di Kemunting, pagi esok tu semalam drive. Semalam drive. Berapa? 6 jam setengah nak ceramah di Kuala Terengganu. Sampai di Kuala Terengganu semalam ceramah tak sampai 2 jam. Naik kereta balik nak pergi Kuala Lipis 4 jam setengah. Sampai di hotel bintang yang paling baik sekali, Stawell namanya. Tidurlah di sana dengan bahagia. Pagi tadi pukul 8 pagi ceramah di Clifford. Kesian asisten saya seorang. Salah Clifford Perak perginya. Tadi baru sampai tu, yang dia sampai lambat tadi tu. Habis di sana ceramah di Puspen.
Alhamdulillah dapat basuh kereta. Hujan pula ni. Ceramah di Puspen, petang ni ceramah di sini. Malam ni ceramah di Dewan Budu. Banyak betul nasi kerabu malam ni. Habis Dewan Budu pagi besok di Shah Alam, petang besok di Kuala Pilah, malam besok di Seremban. Habis di Seremban, pagi lusanya tengah hari di Jitra, malam di Alustar. Bayangan. Dengan isteri pun tak senggu je. Yang on, macam tu je. Ni cakap betul ni. Ha? Tak payah permohonan. Masa macam tu je. Faham? Hargailah nikmat ada suami di sebelah kita. Faham? Itu tanda nak bahagia juga tu. Lagi satu lagi, jangan tidur dengan suami, membelakangkan suami. Derhaka. Faham? Tidur mesti ngadap suami. Tapi kalau dah terlelap, tak sedar, pusing, tu lain. Orang lelaki jangan tunggu bini tu lelap, dia pusing, derhaka, bukan macam tu. Dia dah lelap. Isteri tidur kena ngadap suami, faham? Melainkan ada permintaan khas daripada suami. Mu tolonglah pusing. Aku tak terdaya tengok muka mu ni. Rambut kembang, baju binatang. Lepas tu bercapuk-capuk budak sejuk ni. Suami baru nak lelap. La ilaha illallah. Ingat lembaga mana tidur sebelah aku. Pusing. Itu lain. Faham? Baik? Jadi mana kata konsisten. Jaga kerja kita elok, sebab bila kita kerja baik-baik, kita dapat gaji, alhamdulillah. Ingat tak dulu kita pernah sebut, aku dapat kerja jadi pembantu makmal ni, pekerja makmal ni, jadilah. Aku tak ada nak minta apa dah. Kita pernah cakap benda tu dulu. Tapi bila dapat kita lupa. Belajar bersyukur dengan rezeki. Sebab bila kita duduk ni, maknanya kita ada kerja. Kan? Jadi tu yang seronok sangat ceramah petang ni. Maknanya tak payah kerja. Faham? Sebab dengan ceramah aja. Memang petang tak ada kerja. Patutnya kerja tak? Kerja mana betul lah. Seronok dengan ceramah aja, tak kerja lah tu. Dah. Syukur. Ada orang kat luar sana tengah bawa file folder, tengah sibuk nak cek kerja apa. Kita dah ada kerja. Syukur. Jaga kerja elok. Dan sebagaimana saya janjikan tadi, 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit cukup, banyak siap boleh sedekah tolong orang lagi. Itu tanda keberkatan yang pertama. Tanda keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga bahagia. Suami balik, sayang abang mana? Sayang, abang ni saya masak lah. Sayang, saya bukan tak tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak sayang sehari. Abang ni hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula tu? Kuih kapel. Mana tu kuih kapel? Cuba tengok. Bila tengok rupanya kuih cakui. Kan kapel tu kuih tu. Kan? Makan bersilang Nampak tak? Suami balik bernyanyi tu, indah sungguh panorama. Isteri nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia. Ketiga, apabila anak-anak kita menjadi dalam bidang masing-masing, dalam akademik, dalam kemahiran, dalam kehidupan. Bila anak berjaya, sejuk. Apa? Perempuan, bila anak berjaya sejuk hati. Kau tak babi sajuk parut. Sajuk parut ni kambung kau tu. Kau fikir kau je ada parut. Orang lelaki pun ada parut juga tahu. Kalau sajuk parut tu kambung. Orang tu juga. Sejuk hati. Yang keempat, kita akan rasa keberkatan rezeki bila mana? Suasana tempat kerja, suasana di kejiranan, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita.
Seterusnya, yang kelima, mudah melaksanakan perintah Allah. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang, itu tanda rezeki berkat. Itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 7 tanda keberkatan rezeki. Insya-Allah kerja kualiti, gaji berkat, keluarga bahagia. Jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.